Saya bawa bank ni kebetulan, tu hari saya ada kuliah di Singapura. Saya bawa sebakul tangkal. Sebelumnya sahabat-sahabat kita di kuliah-kuliah saya, bila saya katakan bahawa tangkal itu boleh membawa pada kesyirikan, tangkal boleh membawa pada kesyirikan. Kenapa? Saya katakan tadi awal-awal, ada manusia yang menyembah pokok, ada yang menyembah gunung, ada yang menyembah lautan dan sebagainya. Kalau kita lihat yang menyembah gunung, batu-batu gunung tu boleh digunakan oleh mereka sesembahan. Tidak semestinya mereka menyembah gunung tu, mereka ambil sebahagian daripada gunung tu. Pokok, berapa ramai ya, sampai ada jalan yang kita nak besarkan oleh kerana ada pokok yang disembah oleh orang Hindu, terpaksa kita berperang dengan orang Hindu, bukan perang senjata ya, untuk melebarkan jalan, disembahnya pokok. Apakah ini hanya berlaku kepada orang-orang kufar yang memang tak pernah ke masjid, tetapi ada orang-orang yang berapa kali pergi haji, pergi umrah, tapi masih pakai tangkal? Cuba lihat. Ini satu keluarga diserahkan semua tangkalnya kepada saya. Tuan-tuan, kenapa tangkal itu kita katakan syirik? Kerana dalam Al-Quran, dalam hadis, at-tamimatu syirkun. Cuba lihat tangkal-tangkal ni. Mungkin Ustaz boleh buka, ada apa? Ada gunting. Buka yang ni Ustaz. Kuning ni. Sementara Ustaz buka, saya teruskan. Penyembahan dua, kalau kita fahami nanti, yang saya nak ketekankan. Pertama tawakal, kedua menyeru. Quran mengatakan wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah orang-orang beriman bertawakal. Ini bukan main-main ya, sebakul ni. Dan cuba lihat apa di dalamnya. Tempoh hari di depan sahabat kita di Gombak, saya buka, tangkalnya sebesar ini. Orang yang kasih tangkal tak tahu ada ke sini atau tidak. Di dalamnya tuan-tuan apa? Tahu? Buah keras, cili kering, lada hitam, lada putih, bawang apa? Bawang putih. Ada jarum sebesar macam ini. Biasanya untuk masak apa? Masak sup. Tapi tangkal sebesar ni boleh jadi power. Kenapa ada power? Kerana mereka, sebagaimana Ustaz Yazid mengatakan, mereka pergi dukun. Tuan-tuan, pembuka untuk jadi syirik tempat sebenarnya. Sebut salah satu walaupun tidak dijelaskan pada malam ni. Pertama, tarekat-tarekat sufi yang menyesatkan. Saya katakan tarekat-tarekat sufi yang menyesatkan, itu pembawa syirik paling besar. Kedua, bomoh. Ketiga, taklid buta. Keempat, adat yang dikatakan oleh ulama-ulama kita awaid. Empat perkara ni, itulah jalan-jalan yang dibuka oleh tagut untuk jadi syirik. Cuba lihat. Di dalam yang kuning tadi, dalam bahasa kita apa panggil haikal Ustaz ya? Quran yang kecil ni. Kalau kita nak baca, tak boleh baca antum. Kalau boleh baca memang hebat. 30 juz. Kalau nak tengok pun tak boleh nampak. Dibungkus di kain kuning. Biasanya kalau kita tanya dukun, yang kain kuning ni asal agamanya agama Buddha. Kuning lah dia. Makanya orang kita suka pulut kuning. Di dalamnya Al-Quran 30 juz. Sedangkan kata Ibn Abbas, diriwayatkan oleh Bukhari, tangkal itu tetap syirik walaupun daripada Al-Quran. Kerana Al-Quran itu diturunkan bukan untuk dijadikan tangkal, tetapi untuk diamalkan. Yang disuruh amalkan, yang ditinggalkan, yang dilarang ditinggalkan. Ustaz boleh buka satu-satu? Tak apa Ustaz. Jadi tangkal ini kenapa membawa pada syirik? Memang dalam hadis at-tamimatu syirkun. Ada mengatakan 3 kali, ada mengatakan 2 kali. Syirik ini menyebabkan pembuatnya, kalau tidak tobat, kalau syiriknya syirik akbar, kekal dalam neraka dan semua amalnya akan batal. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika kamu syirik, pasti akan dibatalkan semua amalan kamu dan kamu menjadi golongan orang yang rugi. Di antara yang bawa kesyirikan adalah tangkal. Saya tak tahu ni, bismillahirrahmanirrahim, 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 tak tahu berapa banyak.
dibungkus, pakai boleh dapat apa? Dapat power kuat. Boleh apa? Boleh kebal dan sebagainya. Dan sebelumnya juga kami dapat copper. Di dalamnya apa dia? Besi kuning. Besi kuning daripada wayar-wayar itu dipotong, dijadikan tangkal. Kita bertanya, kenapa benda-benda ini ada power, ada kekuatan, sehingga di dalam YouTube antum boleh lihat seorang laki-laki di Indonesia, dia pakai cincin, ditembak 130 peluru tembak kena tubuhnya, ditepis begitu saja. Sedangkan dia hanya memakai batu yang diambil daripada bukit mana ataupun lautan mana. Kenapa mereka boleh jadi power seperti itu? Kerana mereka minta tolong kepada taghut, yang katakan setan, iaitu sihir. Makanya man ata'arrafan fasadaq bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang pergi dukun kemudian bertanya ataupun dia percaya dengan apa yang dikatakan oleh dukun, dia sudah kafir terhadap apa yang dituduhkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran menjelaskan tentang sihir ini, fala takfur. Kerana tukang sihir, bomo, pawang, dia 100% menggunakan syaitan. Kami pernah tahun lepas adakan seminar di Radio Batam. Apabila memperkatakan tentang dukun ni, ramai bomo-bomo bertobat. Ramai orang-orang yang main bomo ini ketakutan dia. Sebab apa? Yang paling kita takuti syirik. Yang paling kita ketakuti syirik. Allah berfirman dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah sama sekali tidak akan mengampunkan dosa syirik, tetapi akan mengampunkan selain daripada kesyirikan bagi siapa dikehendaki. Syirik seni, permainan syaitan. Kita tidak akan mengenal syirik kecuali kembali kepada Al-Quran. Makanya pentingnya ilmu.